bertemu kembali. Individu yang tidak mampu mempertahankan kedudukan, maruah dan kedaulatan negara tidak layak dianggap sebagai warga negara Malaysia. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian juga mahu hukuman keras dikenakan terhadap mereka yang menderhaka kepada nilai kenegaraan Malaysia. Sebagai seorang warga Malaysia yang bangga menjadi rakyat negara ini, yang mempertahankan keluaran perlembagaan, yang mempertahankan kedudukan bahasa Melayu, yang tidak akan perlekehkan institusi Raja-Raja Melayu, yang akan terus memastikan bahawa apa saja yang cuba menggugat keharmonian negara ini akan dipertahankan secara menyeluruh bersama. Itulah sebenarnya merupakan ancaman-ancaman yang sepatutnya dapat kita elak dalam konteks negara kita. Beliau juga menasihatkan rakyat tidak menganggap rukun negara sebagai satu dokumen semata-mata. Sebaliknya perlu mengangkat ia sebagai kata-kata hikmah dan kalimat yang difahami seterusnya dijadikan sebagai amalan harian. Semalam Perdana Menteri melancarkan sambutan Jubli Emas Rukun Negara bagi memperteguh iltizam kalangan rakyat agar terus menjunjung kelima-lima prinsip falsafah negara. Sakit sendi dan lutut kini sudah pulih. Cerita itu dikongsi Datuk Zaitun Muhammad Jiwa setelah mengamalkan herba Boswellia serrata atau pokok dupa. Ya, menyedari ramai mengalami masalah sama, timbul idea untuk menghasilkan produk makanan kesihatan daripada tumbuhan yang hidup meluas di wilayah India dan Pakistan itu. Ya, produk Honey di Jiwa itu dihasilkan dengan gabungan herba-herba tempatan dan diperakui sebagai makanan kesihatan ideal untuk pilihan sekeluarga. Nazaruddin Abu Zamil ada laporannya. Honey di Jiwa yang diilhamkan bersama pelakon Ashraf Muslim adalah produk kesihatan dan kecantikan alternatif kepada masyarakat. Selain Boswellia serrata, kombinasi 6 zat semula jadi iaitu saffron, habatus sauda, madu, lemon dan halia menawarkan khasiat yang amat luar biasa. Saya rasa kalau orang yang tahu tentang kehebatan kelebihan Boswellia serrata ni, orang akan merasakan jangan lepas peluang ni, kena ambil produk ni sebab kelebihan dia, kebaikannya adalah untuk sendi-sendi. Dia sangat berkesan untuk orang yang menghadapi masalah sendi, macam nak naik tangga. Kadang-kadang tu nak naik tangga tak boleh naik dua-dua belah, macam tak boleh. So nak kena satu-satu. So dan ramai juga yang menghadapi masalah nak semayang, nak sujud susah kan, especially orang-orang yang dah sedikit berumur lah. Honey di Jiwa dihasilkan mengikut piawaian dan proses kajian serta perbincangan teliti agar bahan-bahan yang terkandung tidak mendatangkan mudarat. Produk ini mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Halal Jakim. Kita kena berbincang dengan kilang sebab bahan ni bahan semula jadi yang takkan ada kesan sampingan. Jadi saya tak nak orang bawa pergi berbincang sebab pengalaman saya jangan kena berbincang dengan pihak kilang dan untuk meyakinkan orang saya kena makan dan amalkan sendiri dan saya merasai sendiri benda produk ni. Alhamdulillah. Bagi pelakon Ashraf Muslim yang memang minat menceburi bidang perniagaan, beliau tidak menunggu lama untuk bersama menjadi rakan kongsi walaupun perbincangan bersama Datuk Zaitun dilakukan dalam tempoh singkat. Saya memang suka berniaga kan. Lepas tu bila Kak Tun pun duduk sama-sama berjumpa dengan saya rasa macam ini satu peluang yang bagus bila menceritakan tentang produk Honey di Jiwa ni. Dan bila kita study lagi lebih dalam tentang produk ni, sebenarnya banyak kelebihan. Dan bila pula Datuk Kak Tun menceritakan tentang dia terpaksa ambil satu setiap hari. Apa kata kalau kita satukan dalam satu sachet? Dan bermula dari situ Honey di Jiwa dan penglibatan saya bersama dengan Kak Tun. Ashraf yang juga duta produk menyatakan Honey di Jiwa mudah dibawa ke mana sahaja yang boleh menjadi pilihan terbaik untuk seluruh masyarakat. Kenapa kita wujudkan produk Honey di Jiwa ni ialah memudahkan untuk kita mendisiplinkan kita pada setiap hari untuk ambil. Kadang-kadang kalau ada orang tu dia terpaksa ambil satu bahagian agar satu sudu madu, satu sudu apa soda. So jadi benda ni kadang-kadang dia tak disiplinkan diri dia. Jadi kita wujudkan dalam satu sachet semua ada dalam tu.
dan kita akan memudahkan untuk orang bawa ke mana-mana setiap hari makan. Itu kelebihan Honey di Jiwa. Dijual pada harga RM69, Honey di Jiwa menjadi makanan kesihatan mampu milik selain sesuai untuk semua peringkat umur. Segala perincian dan pengenalan produk kesihatan ini, layari akaun Facebook dan Instagram rasmi Honey di Jiwa. Nazaruddin Abu Zamel, Berita RTM. Ekonomi negara mampu mencatat pertumbuhan positif pada kadar 7.5% pada tahun 2021. Namun jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, sasaran itu memerlukan kerjasama padu daripada sektor swasta dan rakyat. Sebab itu peranan SMEs, industri, informal sectors itu penting. Dan kita nak menggalakkan rakyat kita dan consumer supaya tingkatkan spending perbelanjaan. Kerana dengan adanya perbelanjaan, saya percaya kita boleh meningkatkan aktiviti ekonomi. Jelasnya, pengukuhan ekonomi domestik akan membantu melahirkan peluang pekerjaan bernilai tinggi sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Datuk Seri Muhammad Azmin mengulas unjuran Bank Dunia yang menjangkakan ekonomi negara bertumbuh antara 6.3 hingga 7.5% tahun depan. Beliau berkata demikian dalam sidang media lawatan kerja di Selangor. Pendapatan purata isi rumah meningkat sebanyak 4.2% tahun kepada RM7,901 pada 2019. Iaitu antara yang dilaporkan Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi laporan survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas serta laporan survei perbelanjaan isi rumah Malaysia. Laporan tersebut turut merekodkan Selangor, Johor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan merekodkan nilai pendapatan purata lebih tinggi daripada paras nasional. Manakala pendapatan penengah pula tumbuh sederhana kepada RM5,873 iaitu 3.9% tahun. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin menjelaskan analisis kali ini telah dikembangkan lagi dengan beberapa pembaharuan. Cara selama 12 bulan. Jadi dia adalah satu perkara yang memang secara saintifik dan penghasilan itu kita menggunakan rujukan-rujukan yang telah diterima pakai DPK antarabangsa. Jadi saya menyatakan tadi banyak perkara yang perlu diteliti. Memang dari konsepnya DOSM ni ingin melihat statistik yang kita keluarkan ni dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian pada pembentangan laporan berkenaan di Ibu Negara.